Sebagai seorang mukmin yang mengemban misi menjadi khalifah di hadapan Allah, baik sebagai pemimpin suatu masyarakat, organisasi, keluarga atau setidaknya diri sendiri, ia harus merencanakan tanggungjawab agar semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Kemahiran dan pengetahuan fiqh aulawiyat akan dapat membantu menilai setiap tugas yang harus dilakukan, terutama ketika ada konflik antara persyaratan tersebut. Prinsip penting yang memerlukan perhatian serius dalam melaksanakan misi jihad Islam semasa seperti yang dianjurkan oleh ulama tajdid ialah fiqh aulawiyat secara umumnya merujuk kepada prinsip keutamaan untuk penyatuan atau pelaksanaan undang-undang. Maksudnya, meletakkan sesuatu pada tempat secara adil, kata Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian berpandukan wahyu dan akal, tetapkan keutamaan masing-masing berdasarkan pertimbangan hukum syariah yang sewajarnya. Yang kedua adalah objektif kajian. Pertama, kajian ini spesifiknya dilakukan untuk memahami definisi dan maksud aulawiyat agar membantu saya dan kumpulan. Yang kedua adalah untuk memahami ilmu dan pengetahuan kami tentang kepentingan al-aulawiyat ini dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah kita juga bijak dalam membuat sebarang keputusan kerana aulawiyat ini menegaskan kita bahawa kita perlu mementingkan perkara yang paling utama. Manusia mesti memenuhi banyak tugas dan memenuhi banyak komitmen dalam kehidupan sehariannya. Apabila terdapat pencanggahan antara tuntutan, kebolehan dan pengetahuan fiqh al-aulawiyat akan membantu dalam menentukan keutamaan setiap tugas yang perlu diselesaikan. Para ulama telah menjelaskan bahawa terdapat 3 peringkat dalam melakukan pertimbangan di antara pelbagai kemaslahatan yang dihadapi. Dr. Muhammad Al-Said menekankan keutamaan susunan ini penting untuk menyelesaikan pertembungan masalah. Peringkat pertama adalah al-daruriyah, iaitu perkara yang mutlak diperlukan untuk kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, dan apabila tidak dilakukan akan mencacatkan dan memusnahkan kehidupan manusia. Al-daruriyah terbahagi kepada 5 asas utama, iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Jika 5 asas utama itu tidak diikuti mengikut turutan atau melanggar salah satu asas, ianya dianggap mafsadah. Al-daruriyah ini merupakan kepentingan asas dalam Islam. Peringkat kedua selepas al-daruriyah adalah al-hajiyat. Al-hajiyat adalah keperluan biasa atau perkara yang diperlukan oleh manusia untuk mengelakkan daripada kepayahan dan kesulitan. Tanpa al-hajiyat, kehidupan manusia tidak sempurna dan mengalami kesempitan tetapi tidak merosakkan kehidupan manusia. Masalah hajiyat ini berlaku dalam 4 bidang, iaitu bidang ibadat, bidang adat, bidang muamalat dan bidang jenayah. Al-hajiyat akan digunakan selepas al-daruriyah kerana al-hajiyat belum mencapai tahap asasi yang boleh menyebabkan kebinasaan hidup manusia. Peringkat terakhir adalah at-tahsaniyat. At-tahsaniyat adalah perkara yang dilakukan untuk memuliakan akhlak, menjaga maruah dan keindahan adat. Jika al-tahsaniyat tidak dipatuhi, ianya tidak mencacat kehidupan manusia seperti mana al-daruriyah dan al-hajiyat, tetapi hidup akan dibenci oleh orang yang mempunyai fikiran yang waras. At-tahsaniyat merupakan perkara yang berkaitan ketinggian moral dan perkara yang boleh memperbaiki keadaan adat istiadat serta menjadikan kehidupan manusia lebih afdal. Jelaslah bahawa untuk membuat sesuatu fatwa yang kukuh dan tidak dipertikaikan perlulah berpandukan kepada 3 fiqh yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli perundangan Islam. Ini kerana hukum syarak bukan sahaja undang-undang yang terbaik dari segi teori, tetapi ia adalah terbaik di dalam pelaksanaannya. Fiqh ad-daruriyat. Ad-daruriyat ialah matlamat yang diselaraskan dengan kehidupan beragama dan sekular manusia. Perkara ini menunjukkan sekiranya ilmu teori al-daruriyat tidak wujud, nescaya akan timbul masalah dan kepayahan dalam kehidupan manusia di dunia dan kesusahan dan kesukaran akan dialami di akhirat. Asas teori daruriyat ialah kepedulian terhadap 5 kepentingan maqasid syariah, iaitu kepedulian terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ini bermakna segala urusan dan kedudukan agama dibina atas dasar kepentingan dan menyediakan kemudahan untuk memastikan kehidupan manusia dan masyarakat berjalan lancar dan sempurna.
Antara contoh keperluan asas ialah makanan, minuman, pakaian, perumahan, kemudahan perubatan, pendidikan dan lain-lain. Oleh itu, orang ramai perlulah menjaga diri mereka terlebih dahulu sebelum menjaga orang lain. Seterusnya adalah fiqh hajiyah. Maslahah hajiyah ialah segala yang diperlukan oleh manusia untuk mengelakkan masyarakat dan menghapus kesulitan. Selain itu, maslahah hajiyah ini berlaku dalam 4 bidang, iaitu muamalah, ibadat, adat dan jenayah. Seterusnya, contohnya adalah undang-undang Islam yang telah memperuntukkan beberapa rukhsah, iaitu memberikan keringanan dalam puasa ketika bermusafir ataupun ketika sakit. Fiqh tahsiniyah merupakan perkara yang paling akhir dipandang dalam pengurusan Islam berbanding dua perkara sebelumnya. Fiqh ini merupakan pelengkap kepada kehidupan harian manusia. Ia akan melengkapkan kehidupan seseorang jika dilakukannya, tetapi jika ditinggalkan, tidak akan mengakibatkan kesan negatif kepada seseorang itu. Contohnya, agama Islam tidak melarang seseorang penganutnya untuk mengecapi kemewahan kerana merupakan keinginan manusia. Namun, kemewahan itu perlu digunakan dengan sebaiknya. Jika kemewahan itu tidak mendatangkan nikmat kepada seseorang itu, ianya tidak mendatangkan kecacatan dalam kehidupan seharian mereka. Terdapat beberapa kesan buruk yang akan berlaku jika fiqh al-awlawiyat diabaikan oleh umat Islam. Ini kerana Islam sangat mementingkan sesebuah pengurusan yang sistematik dan adil. Jika mengikut susunan, jelas bahawa fiqh daruriyah merupakan perkara yang terpenting dalam pengurusan Islam. Hal ini kerana fiqh daruriyah merupakan keperluan yang wajib dilakukan. Apabila ia diabaikan, ia akan mengakibatkan manusia terjerumus kepada perkara yang mendatangkan kemudaratan. Implikasi jika mengabaikan fiqh al-awlawiyat adalah manusia akan menghadapi kesukaran hidup tetapi tidak mendatangkan kemudaratan dalam hidup. Ini kerana di dalam susunan peringkat fiqh al-awlawiyat, fiqh hajiyat merupakan fiqh kedua terpenting selepas fiqh daruriyah. Fiqh hajiyat merupakan perkara yang perlu dilakukan untuk mengelakkan kesusahan hidup, tetapi bukanlah perkara yang wajib dilaksanakan. Pandangan Yusuf Al-Qaradawi mengenai fiqh al-awlawiyat antaranya termasuk mengenai kepentingannya dalam kehidupan seorang manusia. Kepentingannya adalah seperti menetapkan sesuatu perkara kepada tempat yang sepatutnya, sama ada dari segi nilai, hukum atau pelaksanaannya. Selain itu, pandangannya adalah seperti sesuatu yang penting hendaklah mendahului perkara yang kurang penting dan mementingkan perkara usul iaitu pokok daripada perkara furuk iaitu cabang. Sebagai contoh, pengajian terhadap asas ilmu Islam seperti pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis, perkara fardu ain, akidah dan ibadah seharusnya didahulukan sebelum mempelajari ilmu-ilmu cabang atau yang dikenali sebagai furu'. Cara-cara pelaksanaan fiqh al-awlawiyat menurut pandangan Yusuf Al-Qaradawi adalah dengan menjadikannya sebagai dasar dalam pengurusan Islam. Sumber alam perlulah dimanfaatkan ke arah kebaikan dan pembaziran sumber secara berlebihan perlu dielakkan. Kesimpulannya, dengan ini dapat disimpulkan daripada kajian ini bahawa fiqh al-awlawiyat merupakan ilmu yang sangat penting bagi umat Islam. Ini bagi menangani salah faham dan penilaian bercampur-campur dari segi syariah Islam ketika membuat keputusan. Justru antara contoh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam mengenai keindahan tarikat maslahah, terdapat keutamaan yang boleh dijadikan asas dan sarana untuk membina sesuatu. Bukan sahaja tentang keadilan, menggubal tetapi malah memelihara. Undang-undang yang tidak mempunyai ruang ini membuktikan bahawa undang-undang syariah bukan sahaja terbaik dari segi teori tetapi juga terbaik dalam pelaksanaannya. Selain itu, keindahan dan keberkesanan undang-undang Islam akan dapat dinikmati apabila tertib. Keutamaan ini dipelihara mengikut yang sewajarnya dalam pembinaan hukum dari masa ke semasa.